bullshit kalau kill aku ten toes down. Tak penting kalau speaker the tempos down. Jangan cakap pasal business kalau kan masih tinggi bukan pound. It's the bad boy what I the witness. Tak boleh sayang dekat lost and found. Bad boy shit kalau kill aku ten toes down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang arif lagi bijaksana iaitu teknologis Dr. Muhammad Arfi bin Ismail selaku pensyarah bagi kursus BBM 40202 Meteorologi Seksyen 1 bagi semester 1 2021-2022 dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan mengenai kajian kes kumpulan kami yang kami telah lakukan di SIRIM SST Seksyen 15 Shah Alam, Selangor. Sebelum saya meneruskan lebih lanjut pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saudara Muhammad Syakirin bin Azhar, nombor matrik DB 190092. Seterusnya saudara Muhammad Haidi bin Hasmuni, nombor matrik DB 190090. Seterusnya saudara Muhammad Fawaz bin Ma'asiri, nombor matrik DB 190065. Seterusnya saudara Ahmad Syukran bin Muhammad Karul Amnadi, nombor matrik DB 190082. Dan saya sendiri adalah Muhammad Razlan bin Mansur, nombor matrik DB 190098. Dan yang terakhir adalah saudara Muhammad Muhaimin bin Al-Azmi, nombor matrik DB 190085. Saya meneruskan lagi perundangan pada ini dengan pembentang seterusnya. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin meneruskan pembentangan ini dengan pengenalan bagi tugasan kajian kes yang telah kami terlibat bagi kami sekumpulan. Okey, first sekali kita kena kenal dulu apa itu SIRIM. Okay, SIRIM berhad dahulunya dikenali sebagai Standard and Industrial Research Institute of Malaysia. Adalah sebuah organisasi korporat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Okey, ia telah diamanahkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menjadi organisasi kebangsaan untuk piawaian dan kualiti dan sebagai promotor kecemerlangan teknologi dalam industri Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang syarikat SIRIM ni. Okey, kita boleh tengok syarikat SIRIM ni dia lebih menumpukan pada membangunkan teknologi baharu dan penambahbaikan dalam sektor pembuatan teknologi dan perkhidmatan. Seterusnya SIRIM juga terlibat dalam memupuk pertumbuhan perusahaan kecil sederhana PKS dengan penyelesaian untuk penembusan dan peningkatan teknologi menjadikan rakan kongsi teknologi yang ideal untuk PKS. SIRIM juga membantu organisasi ke arah melaksanakan budaya perniagaan yang cemerlang dengan mengaitkan kualiti teknologi dan amalan terbaik. Seterusnya kita boleh tengok dia juga mempunyai kecekapan teknikal yang kukuh iaitu kemudahan penentu ukuran yang komprehensif diiktiraf dengan ISO IEC 17025 iaitu ditambah dengan perkhidmatan penentu ukuran dan pengukuran nilai tambah. Okey, akhir sekali kita boleh tengok SIRIM adalah sebuah syarikat organisasi pendidikan dan teknologi yang melaksanakan penyelidikan berdasarkan kepada 3 teras iaitu tenaga dan alam sekitar, teknologi perubatan serta logi dan mesin. Okey, seterusnya tanpa membuang masa kita pergi kepada tujuan. Tujuan syarikat SIRIM ni adalah untuk mencari dan mengembangkan teknologi baru bagi membantu perniagaan-perniagaan di Malaysia untuk bersaing dengan lebih sengit melalui kualiti dan inovasi. Seperti yang kita tengok, dia juga mengembangkan rangkaian pengetahuan global untuk industri dan sektor industri untuk meningkatkan daya saing mereka. Seterusnya, ia memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan standard antarabangsa, turut bertindak sebagai ejen pemeriksaan di negara Malaysia untuk lebih daripada 2 lembaga persijilan asing yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian untuk barang-barang ekspor Malaysia. Dan akhir sekali adalah untuk memastikan kelengkapan dan peralatan yang didapati di pasaran memenuhi standard keselamatan dan lain-lain standard teknikal dengan tujuan untuk melindungi konsumer. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya iaitu matlamat SIRIM ni adalah kita boleh tengok visi dia adalah untuk menjadi antara yang terbaik di dunia dalam kualiti dan teknologi.
Dan misi dia kita boleh tengok adalah untuk mempertingkatkan daya saing pelanggan melalui kualiti dan inovasi teknologi. Seterusnya kita serahkan kepada pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukran bin Muhammad Khairul Afnadi akan menerangkan tentang proses instrumen berfungsi iaitu ULM. Okey, proses yang pertama adalah kita perlu memastikan persekitaran berada dalam keadaan yang sesuai. Okey, apabila kita menggunakan ULM ini, kita harus pastikan persekitaran ujian hendaklah suhunya dalam 21 darjah Celsius atau tambah tolak 3 darjah Celsius saja. Okey, kelembapan bagi persekitaran penggunaan alat ukur ini adalah sebanyak 55% tambah tolak 15%. Dan ia juga perlulah berkeadaan senyap dan tidak bising untuk memastikan tiada getaran yang berlaku semasa kita buat proses ukuran. Okey, yang kedua adalah pengendali harus memakai pakaian yang betul. Ini kerana suhu badan yang ada pada badan pengendali itu boleh menjejaskan alat ukuran kita. Yang kedua ialah pengendali haruslah jauhkan sedikit badan mereka daripada mesin ULM untuk tidak terkena suhu pada alat tersebut. Seterusnya, yang ketiga ialah mesin ULM dan alat yang diukur harus berada dalam keadaan sedia. Alat dan mesin haruslah berada di dalam bilik ukuran itu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum memulakan ujian. Okey, permukaan mesin pengukur dan gauge block hendaklah bersih kerana apabila ada kotoran pada itu ia boleh menjejaskan ukuran kita. Nombor 4 ialah kita harus pasang prop pengukur. Prop ini adalah seperti sensor ataupun stylus pada mesin ULM. Okey, jadi masa pemasangan tu kita harus laraskan mesin hos dan meja objek 5 paksi ke kiri. Okey, seterusnya tombol pemutar di belakang mesin hos hendaklah dilonggarkan dan akhir sekali skru di bawah meja objek hendaklah diketatkan. Okey, seterusnya. Okey, yang kelima ialah kita harus memastikan mesin dalam tetapan sifar, iaitu 2 bar pengukur hendaklah pada kedudukan jarak yang sama. Seterusnya kita harus laraskan 2 bar tersebut sehingga dapat titik kosong pada pasi X. Okey, seterusnya nombor 6 ialah kita boleh mengukur gas block bersaiz 50mm. Jadi cara untuk mengukur itu kita harus letak gas block di antara 2 prop pengukur. Seterusnya kita gunakan aksesori pengapit jenis ST CL2.1 untuk memastikan kedudukan kedudukan gas block tidak terjejas atau tidak tergerak semasa proses mengukur, dan kita cari titik nilai X minimumnya dan tekan butang record untuk merekod bacaan tersebut. Seterusnya, okey, saya akan menerang pula tentang masalah dan kekangan dalam menentu ukur atau kalibrasi ULM. Okey, yang pertama masalah yang sering terjadi dalam mesin ini adalah suhu dan kelembapan. Suhu persekitaran yang tidak mengikut piawai untuk menjalankan proses pengukuran akan menyebabkan zarah alat yang hendak diukur itu akan mengembang atau mengecut. Okey, nombor 2 ialah gegaran. Gegaran boleh menghasilkan sebuah gelombang frekuensi yang boleh menyebabkan komponen yang ada pada mesin ULM bergetar. Lepas tu, ia boleh menyebabkan data ukuran tidak stabil semasa proses pengambilan data secara berulang kali. Yang terakhir ialah pengendali instrumen. Sekiranya pengendali itu tidak mempunyai pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang penggunaan mesin ULM, ia akan menghasilkan data atau nilai pengukuran tidak betul. Kerana mesin ULM ini mempunyai sistem yang agak rumit dan sukar untuk dikendalikan. Okey, sampai di situ saja daripada saya. Saya serahkan pembentaian ini kepada sahabat saya yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syakir bin Azhar. Saya hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah
menentu ukur kalibrasi instrumen menurut standard ISO 17025. Apa yang kalian lihat kat sini inilah apa yang dimasukkan ISO 17025. ISO 17025 adalah satu kaedah standard yang di mana ianya berguna untuk mana-mana organisasi yang menjalankan ujian, pensampelan ataupun penentu ukuran dan juga kemauan hasil yang boleh dipercayai oleh individu tersebut. Justru itu ianya menggunakan kaedah ISO 17025 ini masuklah semua jenis makmal dalam pelbagai jenis yang dipakai oleh mana-mana makmal syarikat. Standard ini juga berguna dalam untuk melakukan ujian, pensampelan atau penentu ukuran kepada mana-mana tempat. Seperti yang saya lihat kat sini, apa yang kalian lihat kat sini iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kat sini iaitu yang pertama universiti, kedua organisasi, pengawas selia, badan pemeriksaan, pusat penyelidikan dan badan penilaian pematuhan. Untuk slide seterusnya iaitu saya lihat kat sini iaitu ada dua terpenting untuk alat pengukuran, iaitu untuk alat pengukuran kalibrasi ini terbahagi kepada dua tujuan yang di mana ianya pertama untuk memeriksa ketepatan instrumen kalibrasi dan ianya untuk menentu kebersanan pengukuran. Pentingnya untuk kalibrasi ini. Dan ianya mengikut kadar peredaran masa bagi sesebuah instrumen juga. Dan ianya boleh mengakibatkan kadar ketepatan bagi sebuah alat pengukuran itu menurun. Walaupun bagaimanapun perubahan pada ketepatan kebiasaannya ataupun selalunya disebabkan oleh suhu tempat kalibrasi, alatan sudah lama, kegagalan mekanikal iaitu dia berkarat ataupun yang lain-lain lah. Oleh itu jangka hayat bagi sebuah instrumen itu dia berbeza-beza. Maka ianya bergantung pada jenis instrumen tersebut dan juga persekitaran yang diguna pakai apabila digunakan. Sebenarnya saya akan bagi kepada iaitu kaedah kalibrasi ULM. Apa yang lihat kat sini ada 12 kaedah yang dipakai untuk kalibrasi ULM. Yang pertama, kita perlulah memastikan tempat persekitaran bersih dan selamat. Dan yang kedua, kita haruslah memakai selalunya lah untuk kita pakai pakaian PPE yang lengkap yang bersesuaian. Dan yang ketiga iaitu kita memeriksa terlebih dahulu lah alat instrumen kalibrasi ULM tu masih ada ataupun ada masalah kerosakan atau sebagainya. Dan yang keempat, kita haruslah memastikan alatan jauh daripada alatan yang lain. Yang kelima, memastikan suhu dalam bilik alat instrumen mengikut spesifikasi 21 plus minus Celsius, darjah Celsius. Dan disimpan dengan yang keenam, disimpan dengan suhu spesifikasi tersebut semalaman sebelum menggunakannya. Dan yang ketujuh, kita haruslah memeriksa kelembapan relatif bilik alat kalibrasi pada spesifikasi 55 plus minus 15% RH. Dan yang ke-8, kita haruslah menjalankan proses instrumen itu dengan mengikut etika menggunakan mesin. Dan yang ke-9, iaitu memeriksa data kalibrasi dengan teliti pada laporan digital instrumen yang telah dihasilkan. Yang ke-10, kita haruslah membuat pengulangan proses sebanyak 5 kali. Seelok-eloknya 5 kali nak menentukan pengukuran itu tepat ataupun tidak tepat. Dan yang ke-11 iaitu membuat pemahatan pada instrumen alat. Dan yang terakhir adalah kita haruslah memastikan alat pengukuran tersebut berada dalam keadaan sifar balik selepas membuat pengukuran pada bahan projek. Itu sahaja daripada slide saya. Saya akan beri kepada sahabat saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hairi bin Asmuni. Saya akan teruskan pembentangan kita pada hari ini mengenai kaedah merekod bacaan menggunakan instrumen pengukuran. Slide berikutnya. Baiklah. Untuk menurut kajian yang dilaksanakan dalam syarikat SIRIM, syarikat SIRIM merupakan syarikat yang merekod kaedah bacaannya menggunakan repeatability, di mana bagi penggunaan universal line measurement yang terdapat di SIRIM, beberapa faktor yang patut dipatuhi sewaktu merekod bacaan secara repeatability. Yang pertama kita boleh lihat adalah pengulangan bacaan, di mana pengulangan bacaan ini berdasarkan kehendak pelanggan. Ianya selalunya akan diulang sebanyak 3 kali. Seterusnya adalah pemeriksa yang sama, di mana menurut kajian daripada pihak SIRIM, kaedah merekod bacaan ini melibatkan orang yang sama dan ulangan bacaan itu menggunakan orang yang sama. Seterusnya alat pengukuran yang sama. Alat pengukuran yang sama ini seperti kajian yang telah dilaksanakan, kami mengkaji kalibrasi terhadap tolok peak gauge, plug gauge, di mana menggunakan universal length measurement yang sama, tidak boleh menggunakan ULM yang berbeza. Slide yang seterusnya.
Faktor yang keempat adalah merekod bacaan pada bahagian yang sama, di mana pada bahagian tolok pin atau tolok plug gauge yang kita nak kalibrasi, haruslah direkod bacaannya pada bahagian part yang sama untuk kita dapatkan diameter atau hasil pengukuran yang sama yang lebih jitu. Seterusnya adalah keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran yang sama. Keadaan sekitaran ni memang amat dititik beratkan oleh syarikat SIRIM kerana ianya melibatkan suhu dan humidity dijaga rapi. Ianya disebabkan ketepatan pengukuran instrumen itu dipengaruhi oleh suhu dan humidity. Seperti yang kita tengok, pihak SIRIM mengawal suhu makmal, temperature makmalnya sekitar 21 tambah tolak sebanyak 3 degree Celsius dan relative humidity-nya sebanyak 55 plus minus 15. Okey, itu saja untuk kaedah merekod bacaan repeatability dari pihak SIRIM. Seterusnya saya akan terangkan mengenai menentu kebolehkesanan traceability. Okey, baiklah. Setiap syarikat yang melaksanakan kalibrasi, kita tahu haruslah mempunyai diakreditasi. Okey, jika kita tahu syarikat SIRIM ni merupakan syarikat yang telah diakreditasi oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia. Jika kita lihat pada slide yang telah dipaparkan, syarikat SIRIM merupakan syarikat yang telah diakreditasi oleh Makmal Malaysia SMM di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Jadi untuk syarikat SIRIM, dia telah diiktiraf dengan beberapa pengesahan sijil iaitu SAM 088, SAM 141, SAM 693, SAM 176 dan SAM 533, di mana untuk syarikat SIRIM SST ni dia berada di bawah SAM 088. Kita boleh tengok di slide yang berikutnya untuk SAM 088 ni. Okey, kita tengok. Okey, untuk SMM 088 ni merupakan sebuah sijil pengiktirafan. Dia sijil pengiktirafan untuk syarikat SIRIM SST di Shah Alam ini sebagai makmal yang telah diakreditasi untuk kerja kalibrasi di mana ia melibatkan instrumen yang berkaitan elektrik, akustik, getah sukatan, tekanan, dimensi, jisim dan berkaitan jisim, suhu dan sebagainya lah. Okey, jadi slide yang berikutnya. Di sini sebenarnya bila syarikat SIRIM mengalami sebarang masalah terhadap, contohnya kita bagi contoh ULM menghadapi sebarang masalah dari segi pengukuran, jadi syarikat SIRIM akan merujuk kepada NMIM iaitu National Meteorology Institute Malaysia untuk melaksanakan penentu ukuran daripada pihak NMIM. Itu saja daripada saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan terangkan mengenai kaedah memantau dan menjaga instrumen. Baiklah, terdapat beberapa langkah dalam memantau dan menjaga instrumen. Antaranya adalah, pertama adalah suhu persekitaran. Kedua adalah kelembapan persekitaran. Tiga adalah kalibrasi master. Dan keempat adalah penjagaan alatan instrumen. Kaedah memantau dan menjaga instrumen merupakan kaedah di mana ia wajib dilakukan bagi semua instrumen yang digunakan dalam sektor pemesinan. Kaedah ini wajib digunakan bagi menjaga mesin sesebuah instrumen tersebut. Kaedah pemantauan dan menjaga instrumen ini juga berfungsi dalam memastikan aset tersebut berjalan dengan lancar secara berterusan dan selamat untuk digunakan. Tambahan pula, jika kaedah pemantauan dan penjagaan instrumen tidak dikekalkan, ia boleh mengakibatkan syarikat tersebut mengalami kerugian yang besar disebabkan rasukan pada instrumen tersebut. Apabila instrumen mengalami kerosakan, kos yang tinggi akan terhasil dalam memperbaiki alatan instrumen yang rosak. Seterusnya, tidakpastian pengukuran, uncertainty measurement. Teruskan kepada Muhammad Azlan. Okey, kita teruskan lagi dengan uncertainty ataupun ketidakpastian pengukuran. Kita harus tahu apa itu pengertian tentang ketidakpastian pengukuran, uncertainty measurement. Ianya adalah satu set keadaan atau hasil yang mungkin di mana kebarangkalian ditetapkan kepada setiap keadaan atau hasil yang mungkin. Terdapat dua jenis
ketidakpastian pengukuran. Yang pertama adalah ketidakpastian jenis A, iaitu lebih dikenali sebagai uncertainty type A, ialah data yang dikumpul daripada satu siri pemerhatian dan dinilai menggunakan kaedah statistik yang dikaitkan dengan analisis variance. Yang kedua ialah tentang ketidakpastian jenis B, iaitu uncertainty type B. Ia ditakdirkan sebagai satu kaedah penilaian ketidakpastian dengan cara selain daripada analisis statistik siri pemerhatian. Mana berbeza dengan ketidakpastian jenis A tadi. Ketidakpastian jenis B ialah data-data yang dikumpul daripada apa-apa selain daripada percubaan yang dilakukan. Oleh itu, setelah kumpulan kami menjalankan kajian kes di SIRIM standard teknologi SST, kami telah mendapati bahawa SIRIM SST menggunakan kedua-dua jenis ketidakpastian ini, iaitu ketidakpastian jenis A dan ketidakpastian jenis B dalam menjalankan proses-proses penentu ukuran mengikut kesesuaian satu instrumen. Itu yang dinyatakan oleh pihak SIRIM standard SST. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Konsep ULM. Apa itu konsep ULM? Mesin pengukur universal mudah dikenalkan dan boleh digunakan untuk mengukur pelbagai dimensi pada objek atau peralatan. Mesin land measurement terdiri pada katil kaku yang dipanggil jadual pengukuran universal yang boleh menjadi jadual aliran atau tetap bergantung pada aplikasi. Elemen pada ULM terdiri pada kepala dan gerobak pengukur boleh alik yang disokong oleh gerobak tetap. Saya teruskan kepada rakan saya Muhammad Razlan untuk slide seterusnya. Kekerapan untuk menentu ukur instrumen. Okey, terdapat dua kekerapan untuk menentu instrumen. Yang pertama adalah untuk kekerapan dalam menentu ukur pula adalah pertama dengan menentu ukur kurang kerap, di mana instrumen kelihatan sangat stabil mengikut sejarah penentuan mereka. Yang kedua, dengan menentu ukur instrumen dengan lebih kerap apabila ia berada di kawasan kritikal makmal dan memastikan bahawa instrumen diperiksa dan diperuntukkan sebelum mereka keluar daripada toleransi. Okey, secara kesimpulan, dalam penghasilan laporan kajian kes meteorologi industri ini, kumpulan kami dapat mengetahui bahawa SIRIM Standard Teknologi SST adalah merupakan sebuah anak syarikat milik penuh SIRIM Sdn Bhd. Selain itu, kumpulan kami juga dapat mengetahui dan diberikan penerangan tentang salah satu instrumen menentu ukuran yang terdapat dan digunakan di SIRIM Standard Teknologi ataupun SIRIM SST. Akhir sekali, dalam penghasilan laporan kajian kes meteorologi industri ini juga, kumpulan kami dapat menerima pengetahuan baharu tentang instrumen penentu ukuran ataupun kalibrasi yang saling berkaitan dengan kursus dalam kursus ini, iaitu meteorologi. Sekian saja daripada kumpulan saya. Terima kasih. Audio Jungle.